Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain wa la aqalla min dhalika ya ni'mal mujib. Alhamdulillah, kita rafakkan syukur, puji dan pujian kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat, keizinan dan perkenan daripada Allah Subhanahu wa taala jugalah yang terus menganugerahkan kepada kita kesempatan untuk kita meneruskan lagi baki umur kita hinggalah ke saat ini. Mudah-mudahan detik yang berbaki ini dimanfaatkan sebaik yang mungkin untuk kita mempersembahkan amal-amal yang baik, bukan sahaja sebagai tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi melengkapi tuntutan kebaikan itu dalam hubungan kemanusiaan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita menyambung lagi pada segmen yang kedua, bicara surah An-Nur, iaitu melihat konteks keseluruhan isi kandungan surah An-Nur ini yang dapat diaplikasikan sebagai panduan untuk menghadapi suasana semasa dalam kehidupan kita di akhir zaman ini. Seperti yang saya bicarakan pada pertemuan yang terdahulu, bahawa surah An-Nur ini adalah merupakan surah yang diturunkan
di era Madaniyah yang mengandungi 64 ayat, yang mana intipatinya adalah mengenai hukum hakam, setelah mana sepanjang tempoh pengukuhan akidah 13 tahun di Makkah itu telah diusahakan pentarbiyahannya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka atas pengukuhan keimanan dan akidah yang telah dipasak itu, barulah jiwa manusia itu bersedia untuk menerima dan menjunjung titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ambil contoh yang mudah. Beberapa bulan lagi akan kita bertemu dengan bulan Ramadan. Dan setiap tahun kita berpuasa, dan kalau dihitung tempoh berpuasa itu dengan umur kita, kalau umur kita 50 tahun, sekurang-kurangnya kita telah berpuasa 40 tahun. 40 kali. Sekurang-kurangnya kalau umur kita 50 tahun. Bermakna kalau kita mengambil usia 10 tahun itu adalah permulaan kita berpuasa, maka setidak-tidaknya 40 kali. Namun begitu, 40 kali yang kita lalui amalan dan latihan berpuasa ini, kekuatan itu bukan kerana kita telah melaziminya, tetapi bagaimana keyakinan iman kita untuk menunaikan ibadah yang tak dapat disaksikan oleh manusia itu. Kalau hanya bergantung kepada keupayaan physical body dan mental semata-mata, maka ia belum lagi dapat memenuhi kekuatan untuk kita melaksanakan perintah berpuasa itu secara sempurna. Kalau tak kerana kekuatan iman. Bermakna di antara elemen lahiriah, iaitu fizikal, dan juga rohaniah, spiritual, sebenarnya elemen spiritual lah yang menguasai elemen fizikal. Walaupun elemen spiritual itu tidak dapat dilihat. Kekuatan dalaman itulah yang memacu tubuh kita ini untuk meneruskan kehidupan. Dan segala yang kita kecapi dalam nikmat kehidupan ni adalah semata-mata untuk memenuhi kepuasan rohani. Kita makan, kesedapan yang kita, kelazatan yang kita nikmati itu adalah hasil daripada ekspresi dalaman kita. Walaupun perantaranya adalah deria lidah. Kenikmatan-kenikmatan lain yang kita kecapi seperti kebahagiaan, rezeki, wang ringgit yang banyak. Kenapa orang buat rumah besar? Kerana nakkan jiwanya rasa bahagia. Semua yang kita lakukan di dunia ini untuk kebahagiaan jiwa kita, bukan fizikal kita. Fizikal kita itu hanya menjadi perantara sahaja. Jadi begitulah hubungan yang diatur dalam Al-Quran supaya manusia itu mendapat kebahagiaan jasmani dan rohani. Maknanya jasadnya itu dalam keadaan sentiasa dalam kebaikan, maka akhirnya membawa kepada rohani itu sampai kepada puncak kepuasan. Maka panduan yang terkandung dalam surah An-Nur ini sesuai dan masa penurunannya itu tepat. Kerana yang kita telah bicarakan pada pertemuan akhir, kesimpulan dalam membicarakan mengenai lebah terdahulu, tidak ada sesuatu yang diatur dan ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala itu secara kebetulan. Tetapi apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia itu, ketentuan itu adalah tepat dalam hitungan dan ilmunya. Maka setelah persediaan selama 13 tahun, jiwa orang-orang yang awal beriman sejak daripada zaman Mekah lagi telah diuji.
tekanan demi tekanan yang dihadapi, demi pembuktian iman tadi tidak retorik, tidak palsu. Sampai kepada tempoh pembinaan negara yang baru, pembuktian iman tadi barulah ketika itu menerima hukum-hukum yang perlu dilaksanakan hasil daripada dalaman yang sudah terbina tadi. Jadi lihat bagaimana aturan Allah Subhanahu Wa Taala mendidik manusia pada awal era penurunan wahyu Al-Quran sesuai peringkat penerimaan hukum itu dengan kekuatan dalaman. Maknanya setelah dalaman itu bersedia, barulah diturunkan hukum hakam untuk melaksanakannya. Bermakna kalau dalaman kosong, kita tidak akan berdaya untuk melaksanakan hukum hakam yang ditanzilkan melalui wahyu ini. Maka surah ini mempunyai munasabah, iaitu perkaitan di antara surah sebelumnya dan surah selepasnya. Menjadi persoalan yang akhirnya dijadikan polemik oleh kumpulan orientalis yang pada imejnya seolah-olah mereka ini adalah kelompok penyelidik. Tetapi dalam usaha-usaha penyelidikan mereka terhadap kebenaran Al-Quran, mereka resapkan dengan racun-racun pemikiran yang dapat mengelirukan dengan tujuan dan niat untuk memesongkan akidah orang Islam. Iaitu salah satu hujah mereka adalah mengatakan bahawa Al-Quran itu dari sudut susunannya tidak teratur, tidak sistematik. Kerana wahyu yang pertama yang diturunkan daripada 5 ayat surah Al-Alaq berada pada juzuk yang ke-30. Dan wahyu yang terakhir diturunkan sebelum kewafatan Rasulullah SAW adalah berada pada juzuk yang ke-3 di penghujung surah Al-Baqarah. Ayat yang kita baca di Haji Wada' tu, Al-Yawma Akmaltu Lakum, itu adalah wahyu kedua akhir sebelum wafat Nabi SAW. Wahyu yang terakhir, Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Itu wahyu terakhir yang turun sebelum wafat Nabi SAW. Jadi kata orientalis, jelas kelihatan bahawa susunan Al-Quran itu tidak ada kesinambungan dari sudut apa yang dapat difikirkan oleh logika akal manusia. Maknanya tak sistematik, berterabur. Di sinilah membuktikan bahawa Al-Quran itu tidak disusun mengikut kehendak ataupun cita rasa manusia. Di bidang penulisan misalnya, sama ada berbentuk kajian ilmiah ataupun dalam penerbitan-penerbitan yang lain. Maka isi kandungan itu disusun mengikut plotnya. Ada mukadimahnya, ada permulaannya, kemudian ada pertengahannya, sehingga membawa kepada plot kemuncak yang akhirnya ditutup dengan penutup dalam satu-satu penyusunan penulisan itu. Itu pada ukuran akal kita. Tetapi Al-Quran tidak disusun sebegitu kerana penyusunan itu bukan daripada Rasulullah SAW. Ia adalah pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang segala rahsia itu terkandung dalam ilmunya. Lalu apabila salah satu daripada sentuhan yang dapat diperhatikan oleh para ilmuwan untuk melihat apa hikmahnya surah-surah ini tidak disusun mengikut zaman penurunannya. Akhirnya ditemui setiap surah di antara surah yang sebelumnya dengan surah yang selepasnya mempunyai perkaitan. Perkaitan itu dapat dilihat terutamanya pada beberapa ayat yang akhir di penghujung surah dan beberapa ayat awal di awal surah. Begitulah di setiap penghujung surah itu.
Jadi kalau kita lihat dalam surah yang terdahulu sebelum surah An-Nur, iaitu surah Al-Mu'minun. Di mana dalam surah Al-Mu'minun ini Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bagaimana ciri-ciri orang beriman yang sudah diumumkan kejayaan. Qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya berjayalah orang beriman itu. Tetapi kejayaan itu perlu diukur, bukan hanya menggapai material duniawi, tetapi bagaimana kepatuhannya terhadap pengabdian kepada Allah. Dan salah satu daripada elemennya adalah walladzina hum li furujihim hafizun. Ciri-ciri orang beriman yang berjaya itu, salah satu cabaran kemuncaknya adalah memelihara kehormatannya. Ditegaskan di dalam surah Al-Mu'minun, lalu di awal surah An-Nur, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan dengan permulaan suratun anzalna, satu-satunya surah di dalam Al-Quran yang dimulakan dengan kalimah surah. Bukan bererti surah lain itu tidak surah. Tetapi apa yang saya telah jelaskan pada pertemuan yang lalu, kata Syahid Sayyid Qutb rahimahullah ta'ala dalam karyanya Fi Zilalil Quran, dimulakan surah ini dengan kalimah surah, menggambarkan kepada kita bahawa orang-orang beriman tidak boleh mengabaikan isi kandungan surah ini yang mengandungi enactment hukum hakam yang diperlembagakan di sisi Allah Azza wa Jalla. Bila disebut suratun anzalna, maka inilah sebuah surah yang telah diturunkan, ya. Maka kita tidak boleh mengambilnya di awal, meninggalkannya atau memilihnya di pertengahan. Di awal tu rasa tak sesuai dengan kita lah, kemudian kita ceruk sikit di hujung. Bermakna kita kena khatam keseluruhannya apa yang dibicarakan di dalam surah ini. Tetapi bila melihat kepada korelasi ataupun kemunasabahan pertalian di antara surah yang terdahulu dengan surah An-Nur, mempunyai perkaitan yang sangat jelas. Kerana salah satu ciri orang beriman yang berjaya dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah mereka yang berjaya memelihara kehormatannya. Lalu dimulakan dengan surah An-Nur ini dengan satu penegasan. Buka-buka saja tirai surah ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah menceritakan tentang satu jenayah yang sangat besar. Kata Ar-Raghib Al-Isfahani, satu pengumuman yang sangat tegas yang memberikan satu rasa gentar dalam jiwa orang beriman apabila membacanya. Mula-mula bicara di awal surah lagi telah diceritakan tentang jenayah zina ini, yang pada hari ini zina ini dipandang satu kebiasaan, ya, seolah-olah satu normalisasi yang sedang hebat berlaku. Saya bertemu dengan beberapa kumpulan anak muda, ya, beberapa tahun yang lalu lah. Beliau dengan sukanya bergurau menyatakan bahawa rakannya ini, salah seorang daripada rakan dalam pertemuan tersebut, dia telah berkahwin dulu sebelum menikah. Dia boleh cakap depan saya tu dalam keadaan dia tak ada rasa apa-apa. Dia kata, Ustaz, dia kata, ni kawan saya ni dia dah kahwin dulu Ustaz, tapi dia belum nikah lagi. Saya pun dengar. Maknanya sudah menjadi gurauan yang biasa. Dan saya nak tunjukkan kepada muslimin dan muslimat sekalian satu statistik, ya, daripada kajian yang dijalankan
Okey, boleh ni. Jabatan Pendaftaran Negara merekodkan seramai 543,363 jumlah anak tidak sah taraf bagi tempoh antara 2006 hingga 2017. Ini data lama ni. Besar kan? Okey, kat bawah ni. Nampak tak? Ujung tu. 500,000 tau. 500,000 kalau duit nampak sikit. 500,000 kalau dikumpulkan manusia, kalau duit kertas 500,000 ni sikit dia. Jual sikit dia 500,000 ni. Kalau manusia berhimpun 500,000, terasa ramai. Ini data yang direkodkan sehingga 2017. Berlalu 6 tahun selepasnya. Ya? Untuk sampai kepada 2023. Agak-agaknya, berapakah jumlah data terkini bagi permohonan anak tidak sah taraf di Jabatan Pendaftaran Negara? Cukup-cukup membimbangkan. Sangat parah. Dan boleh dikatakan bahawa hari ini semakin kurang kedengaran isu bayi dibuang, ya. Mayat bayi lelaki dalam pam tandas. Bayi yang dibuang di dalam mangkuk tandas. Ya. Mengapa hal ini tidak begitu kedengaran pada akhir-akhir ini? Ini salah satu jawapannya. Mungkin untuk menggugurkan kehamilan awal boleh dibeli walaupun tidak diluluskan undang-undang. Cuba pergi ke klinik kesihatan kerajaan dan cuba pergi ke klinik swasta. Kalau suka-suka kita nak gugurkan kandungan, tak dibenarkan. Dan seandainya dijalankan prosedur itu oleh pegawai perubatan, sekiranya aduan itu sampai kepada pihak berkuasa, maka pegawai tersebut akan ditangkap. Tetapi ada klinik-klinik yang menerima untuk proses menggugurkan janin pada hari ini yang dilakukan secara ilegal. 10 tahun dulu, kalau pelakuan sumbang ni akhirnya menyebabkan wanita tersebut hamil, maka salah satu jalannya adalah menggugurkan kandungan tersebut setelah mana tempoh kelahiran. Tetapi hari ini dengan kemajuan dan juga bidang perubatan yang sangat efisien pada hari ini, maka sudah ada pilihan lain untuk tidak memperlihatkan atau menzahirkan kehamilan itu. Jadi sebenarnya kita bukan berdepan dengan kemajuan dalam kehidupan semata-mata, tetapi kita terikat dan tertakluk dengan akidah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita boleh menyembunyikan perbuatan-perbuatan tersebut, tetapi catatannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah luput. Walaupun sekecil-kecilnya tetap tersurat di dalam
kitab yang nyata. Jadi ini sebagai satu kesedaran untuk saya menyatakan di sini bahawa betapa pentingnya Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan di awal surah An-Nur ini yang dimulakan dengan suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha. Yani diulang berkali-kali. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha. Benar-benar diturunkan padanya ayatin bayyinat. Ayat-ayat hukum hakam yang jelas. La'allakum tazakkarun, supaya ia menjadi satu peringatan yang jelas pada pengetahuan dan keimanan orang-orang yang beriman itu, dan dengan pengetahuannya itu membuahkan kesedaran kepadanya. Kembali kita melihat intipati dalam kandungan surah An-Nur ini. Dinamakan An-Nur kerana ia menyebut tentang cahaya Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu wahyu Al-Quran, dan juga diterjemahkan melalui peristiwa-peristiwa yang berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka isi kandungan surah ini akan membicarakan mengenai nilai-nilai kehidupan dan juga bagaimana adab-adab dalam pergaulan dan akhlak yang pada hari ini sudah semakin terhakis. Walaupun kita mencapai kemajuan, tetapi pengukuhan akhlak ni seolah-olah tidak seiring dengan kemajuan fizikal yang dikecapi pada hari ini. Kemudian di dalam surah ini kita akan dapat lihat pada ayat yang ke-11 nanti, terdapat kisah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang merupakan salah satu daripada sebab bagi penurunan surah ini, di mana Allah Subhanahu Wa Taala membersihkan fitnah al-ifki itu. Kita akan ceritakan sebentar lagi. Kemudian dalam surah An-Nur ini juga menjelaskan bagaimana untuk melindungi masyarakat daripada melakukan perkara-perkara yang mungkar. Peringatan untuk tidak mudah menyebarkan perkara-perkara yang buruk. Peringatan untuk tidak mengikuti jejak langkah syaitan. Kemudian bagaimana solusi kepada segala permasalahan sosial, iaitu perbaiki solat. Satu hadis dan satu peristiwa, apabila seorang sahabat yang datang bertemu dengan Rasulullah SAW menyatakan bahawa dia bersolat. Dia solat di pagi hari, tetapi di petang hari dia mencuri. Dia solat di petang hari, pada malam hari dia mencuri. Dia tanya Nabi SAW, dia kata, "Ya Rasulullah, bagaimana aku nak menghilangkan amalan mungkar ini?" Apa kata Nabi SAW? Kata Nabi SAW, "Tekunilah solatmu itu, ataupun teruskanlah solatmu itu, kerana solatmu itu akan mengubah daripada kemungkaran kepada kebaikan." Setiap daripada kita ada kelemahan yang tersendiri, sama ada yang kita zahirkan atau yang kita sembunyikan. Telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam pembicaraan surah ini, nanti kita akan kupas secara mendalam bagaimana salah satu solusi kepada membendung masalah yang berlaku dalam masyarakat pada hari ini adalah dengan pengukuhan solat. Dan bancian-bancian yang kita dengar ataupun yang kita baca pada hari ini, khususnya di negara kita, lebih daripada 70% orang Islam tidak solat. Lebih daripada 70% orang Islam tidak solat. Jadi istilah jaga tepi kain orang perlu difahami dalam konteks
tepat. Kalau kita sentiasa nak tahu apa kemas kini cerita seseorang itu memang kita jaga tepi kain orang. Tetapi kalau jiran kita, kalau dalam kawasan residensi kita berlaku keruntuhan akhlak seperti ini, maka itu bukan jaga tepi kain orang. Itu wajib mencegahnya. Jadi istilah jaga tepi kain orang ni, kita perlu fahami dalam konteks yang tepat. Kerana ini tanggungjawab kita bersama. Sebab apa? Apa yang berlaku 10 tahun akan datang adalah dimulai dengan bibit benih yang telah disemai pada 10 tahun hari ini. Sebab itu yang bagi guru saya, yang bagi Prof, selalu mengingatkan kita dalam setiap pertemuan, kata-kata yang diungkapkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Bagaimana kekuatan kepimpinan pada ketika itu adalah gambaran tarbiyah yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW. Tetapi bagaimana kerapuhan dalam kepimpinan yang berlaku di tahun-tahun yang mendatang adalah hasil pemilihan umat yang sudah tidak lagi ditarbiyah. Bukan tidak didakwah, tidak ditarbiyah. Jadi saya ulang sekali lagi apa yang pernah disebutkan oleh Ustaz Datuk Bat. Di negara kita bukan tak ada dakwah, dakwah berterusan. Tetapi tidak ada tarbiyah. Yang ada dakwah dan tarbiyah. Bukan dakwah dan tarbiyah. Seiring dengan seruan tadi, dia perlu ada momentum yang dapat memastikan supaya kita dapat implementasi apa yang kita tahu tadi. Mana belajar sahaja tidak cukup kerana ia belum diuji medan pembelajaran tadi. Pembuktiannya adalah melalui pengamalan. Apa yang kita telah tahu dan bagaimana kita perlu praktikkan. Kemudian 3 kewajipan apabila tersebarnya keburukan. Yang pertama, bersangka baik. Kemudian dapatkan bukti. Yang ketiga, tidak tergesa-gesa untuk kita membuat penilaian. Ya, kemudian diceritakan ataupun dibahaskan dalam surah ini juga bagaimana untuk menjaga kehormatan yang bermula daripada mata, telinga, mulut, tangan dan hati. Jadi kita kenang kembali apa yang pernah diungkapkan oleh orang tua-tua dahulu. Dari mata turun ke hati, bukan saja membawa maksud kepada keinginan, kecintaan, tetapi apa yang kita pandang itu sebenarnya, kalau ia bukan hak kita untuk kita lihat, maka ia sebenarnya mengundang suatu bahana yang sangat besar. Kerana apa yang kita lihat itu, ia akan memberikan kesan kepada hati kita, dalaman kita. Kemudian kita lihat bagaimana perkaitan surah ini dengan surah selepasnya, iaitu suratul Furqan. Selepas mana kita membicarakan keseluruhan isi kandungan surah An-Nur ni, datang beturutan selepasnya adalah suratul Furqan. Al-Furqan itu membawa maksud pemisah di antara hak dan yang batil, yang bermula cerita orang-orang musyrik dan ditutup dengan kisah orang-orang yang bertakwa. Jadi surah Al-Mu'minun sebelumnya menceritakan ciri-ciri orang beriman yang berjaya. Salah satu daripadanya adalah berjaya mengawal atau menjaga kehormatan diri. Dan di dalam surah An-Nur menceritakan bagaimana kekuatan daripada menjaga kehormatan tadi supaya tidak terjebak kepada jenayah zina. Kita sebut perkataan zina itu seolah-olah kita tak merasa ia satu jenayah yang telah dihukumkan oleh Allah SWT dalam surah An-Nur ini. Dan setelah habis membicarakan surah An-Nur, datang surah Al-Furqan pada turutannya, yang setelah mana kita tahu disiplin-disiplin orang-orang yang telah berjaya dengan salah satu cirinya tadi, maka surah yang berikutnya menegaskan lagi pemisahan di antara yang hak dan yang batil. Saya tegaskan pada pagi ini, apa yang telah dikaji dan telah disusun oleh para ulama untuk melihat hikmah-hikmah penyusunan Al-Quran secara tauqifi itu, setiap surah yang berturutan itu mempunyai kemunasabahannya, iaitu pertaliannya. Walaupun didakwa oleh orientalis bahawa Al-Quran itu kelihatan tidak sistematik,
pada susunan aturnya, tetapi ternyata salah. Mereka tidak melihat daripada konteks hubung kait di antara surah sebelumnya dengan surah selepasnya. Ini kita dapat satu ilmu yang baru. Bukan saja kita mengetahui surah-surah yang kita sedang bicarakan, tetapi saya lihat dalam konteks yang mudah, tafsir yang ada menjelaskan hubung kait di antara surah yang terdahulu dan surah yang terkemudian, yang mudah untuk kita dapat di tangan kita pada hari ini, iaitu tafsir Al-Munir. Rahimahullah ta'ala, Syekh Wahbah Az-Zuhaili, dalam terjemahan tafsir Al-Munir yang dijual di pusaka-pusaka sama ada di Kuala Lumpur dan sebagainya, dalam cetakan versi alih bahasa Melayu, dalam tafsir Al-Munir memang ada menjelaskan hubung kait di antara surah yang terdahulu dan surah yang kemudian. Kita boleh dapatkan tafsir itu kalau ada sesiapa yang mempunyai rezeki yang lebih, boleh wakafkan di Taqwa ni, kita boleh jadikan rujukan. Tapi tafsir Al-Munir ni tak begitu ramai untuk yang biasa ataupun popular orang bacanya. Tapi dalam tafsir tersebut memang menjelaskan hubung kait di antara surah sebelumnya dengan surah selepasnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, seperti yang kita nyatakan sebentar tadi, bahawa surah An-Nur ini adalah merupakan penamaan surah An-Nur ini kerana di dalam surah An-Nur ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mengenai nurnya, perkataan nur itu. Dan salah satu daripadanya adalah pada ayat yang ke-35, yahdillahu linurihi may yasha. Dan ayat yang ke-40 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa man lam yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur. Sesungguhnya petunjuk itu daripada Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang tidak diberikan petunjuk, yang tidak dijadikan baginya petunjuk kerana pilihan dirinya, dia telah diberikan pedoman, dia telah diberitakan wahyu, dia telah diberikan bimbingan daripada Rasul, dan termaktub hukum yang sentiasa kekal di dalam Al-Quran, tetapi dia memalingkan diri daripada petunjuk tersebut, maka itu atas pilihan dirinya. Seandainya dia tidak beroleh petunjuk daripada Allah, cahaya daripada Allah SWT, fama lahu min nur. Tidak ada baginya cahaya yang menerangi jalan kehidupannya. Jangan main-main. Satu peringatan yang sangat tegas daripada Allah SWT. Seandainya kita memang memilih jalan kesesatan, tidak ada sesiapa pun yang dapat mengubah kita kepada jalan kebenaran. Kerana kita sendiri dengan keupayaan dan kesempurnaan penciptaan kita ini, kita telah pun mengetahui petunjuk-petunjuk kebenaran itu. Maka apabila kita terjatuh kepada kebatilan, cepat-cepatlah kita kembali kepada jalan kebenaran dengan petunjuk yang sentiasa berfungsi sebagai reminder dalam kehidupan ini. Kemudian, salah satu daripada nama Allah Subhanahu wa taala daripada 99 namanya, innalillahi tis'atan wa tis'ina isman. Salah satu daripadanya adalah An-Nur dalam Asma'ul Husna itu. Dan daripada nama Allah Subhanahu wa taala inilah antara yang dinyatakan oleh para ulama tafsir, surah An-Nur ini dinamakan dengan Suratul Nur. Maka Nur itu sendiri merujuk kepada salah satu nama lain bagi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya membawakan beberapa perbahasan yang dinyatakan oleh Syahid Sayyid Qutb dalam Fi Zilalil Quran. Syahid Sayyid Qutb rahimahullah ta'ala membahaskan surah ini kepada beberapa segmen, beberapa pusingan. Kata Sayyid Qutb, pusingan pertama, surah ini akan mengandungi satu pengumuman yang sangat tegas yang dijadikan permulaan ayat, kemudian diiringi dengan penerangan mengenai hukum had zina. Di samping melaknat perbuatan itu dan memutuskan hubungan di antara orang-orang yang berzina dengan kelompok orang-orang yang beriman. Pada hari ini, kita
tak dapat merasakan bagaimana pelaksanaan tegas hukuman yang telah ataupun peraturan yang telah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diwahyukan Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nur ni. Kalau kita kembali merujuk pada ayat yang kedua, selepas kita membicarakan surah ini diwahyukan dan difardukan hukum hakam di dalamnya yang mengandungi keterangan-keterangan yang jelas supaya manusia itu mengambil peringatan. Kita lihat dimulai dengan kalimah az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Penzina lelaki dan penzina wanita yang telah dapat dibuktikan perlakuannya itu, hendaklah disebat sebanyak 100 sebatan. Saya tak boleh nak bayangkan betapa ngerinya dan gerunnya ancaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang membuka tirai surah ini menceritakan tentang hukuman. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Dan ketika mana melaksanakan hukuman sebat ini, tidak boleh ada belas ihsan. Bagaimana kalau zina pada hari ini menjadi satu normalisasi, dan kita ambil data tadi sehingga tahun 2017, 500,000 lebih jumlah anak tidak sah taraf yang didaftarkan. Yang tak didaftarkan, tak tahu. Inilah panduan kita yang cukup jelas, tetapi kita sangat takut dan gentar, gerun apabila kita membaca pengumuman hukum hakam daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini. Dan hukum yang dibalas kepada pelaku zina ni ada dua kategori. Yang pertama muhsan, yang kedua ghaira muhsan, iaitu yang pernah berkahwin atau yang belum berkahwin. Yang pernah berkahwin ni melakukan zina, hukumannya lebih berat daripada yang belum berkahwin, sebab dia telah merasai kenikmatan perkahwinan tu, tetapi dia masih mencari yang tidak halal. Saya pun tak tahu bagaimana nak ungkapkan rasa biasa untuk melakukan perbuatan yang sangat dikecam di sisi Maha Pencipta ini. Ya. Dan kalau kita lihat beberapa faktor yang memangkin kepada perlakuan zina ataupun seks bebas ini, faktor yang terbesar pada hari ini adalah penggunaan media sosial. Tidak dapat kita nafikan. Saya dah nyatakan pada pertemuan 2 minggu terdahulu, kalau beberapa tahun, 10 tahun yang terdahulu, perlakuan-perlakuan sumbang ini seboleh-bolehnya hendak disembunyikan. Dulu masa zaman saya kecil-kecil dulu, adalah kedengaran dalam kampung bila salah seorang daripada anak penduduk kampung tu yang melahirkan anak dalam rumah dan sebagainya. Berita tu sayup-sayup kedengaran. Makna jauh. Tetapi hari ini, perlakuan zina ni dijadikan sebagai konten media sosial dan dijual sebagai sumber pendapatan. Sangat-sangat mengerikan. Ya, bagaimana kemajuan yang kita capai tidak seiring dengan kekuatan iman, maka ia tidak ada makna. Saya tutup penghujung kuliah kita ni dah menghampiri 7.30. Apa iktibar yang kita dapat dan kita boleh renungkan daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj, sehingga pada hari ini Rasulullah SAW diperjalankan dengan haiwan yang bernama burak. Ada orang pernah tengok, pernah jumpa burak dekat zoo? Tak ada. Dekat Kelantan ada, Tuan Haji Wan, burak oil.
Tapi saya tak tahu sesi miak tu siapa punya. Saya belum sempat baca lagi. Kalau betul lah Burak ni, V-Power Racing pun tak boleh lawan tuan. Harga dia lagi mahal. Sehingga pada hari ini, kelajuan Burak ini belum dapat ditandingi oleh mana-mana kenderaan. Sebab digambarkan dalam hadis, kelajuannya itu ibarat cahaya. Saujana mata memandang, di situlah dia akan sampai. Maknanya petik saja Swiss, sampai. Anak muda hari ni dibikin motor, dibikin kereta, sebenarnya bising, tapi tak laju. Kalau nak tahu laju, bunyinya dekat sini, kenderaan sudah sampai depan. Tapi bunyi dah sampai sini, kenderaan belum sampai lagi. Itu tak laju. Itu cerita kelajuan bunyi, tapi belum ada yang boleh melepasi kelajuan cahaya. Menyamai pun ada. Apa yang berlaku kepada Rasulullah SAW sebelum baginda diperjalankan dengan Burak itu? Peristiwa pembedahan dada Nabi SAW. Itu Rasulullah. Akhirnya dibersihkan dengan ma'uz zamzam, air zamzam yang membasuh bahagian yang dikatakan sebagai tempat laluan kepada syaitan. Sebahagian ilmuwan mengatakan bahawa pada pandangan kiasan, menunggang Burak yang membawa Nabi SAW hingga ke Sidratul Muntaha, langit yang ketujuh, yang puncak, perlu dipandu dengan nurani yang suci bersih. Sebagai kiasannya, kalau Burak itu dipandu oleh pemandu yang dalamannya tidak bersih, dia tidak sampai ke Sidratul Muntaha. Dia sampai kat mana? Dia sampai kat London. Kiasan. Bermakna, secanggih mana pun teknologi yang ada di tangan kita pada hari ini, walaupun di dalamnya kita muatkan dengan perisian-perisian Al-Quran dan sebagainya, tetapi jari jemari kita seandainya tidak ada keimanan yang kukuh, dia akan cenderung untuk membuka aplikasi-aplikasi yang tidak bermanfaat. Dulu aplikasi yang pernah di-ban, tetapi pembinanya, developernya mengubah dengan nama lain. Beberapa tahun dulu dipopularkan dengan nama Sugar Book. Tuan-tuan jangan buka. Jangan buka jangan guys tu. Dalam tu ada katalog untuk pilih siapa yang kita nak. Jadi dulu kena pergi satu lokasi yang kena tanya Ustaz Hidayat lah. Ustaz Haji Hidayat. Ketika membuat serbuan dulu. Lokasi-lokasi yang tertentu tu pun berdasarkan pemakluman awam. Bukan saja-saja pergi serbu. Itu pun orang salahkan Jabatan Agama. Nak jaga tepi kain orang. Tak. Setelah mana aduan awam itu diambil dan adanya report polis, barulah pergi ke lokasi tersebut. Hari ini pilihan di hujung jari kita. Antara iman dan kufur. Jadi faktor yang terbesar yang memangkin kepada pergaulan bebas ini, yang akhirnya membawa kepada zina, apabila teknologi disalahgunakan, iaitu digunakan tidak seiring dengan kekuatan iman. Muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah SWT sekalian, saya nak tutup pertemuan ini. Kita 7.30 kita habis. Harap-harapnya boleh tunjuklah video ni. Baik. Saya nak gunakan speaker ni. Kena pasang dia punya tu Oh ni, saya tak pasang.
pun tak ada. Boleh Cik Basri bantu saya. Lama dah tak guna speaker ni. Disebabkan saya punya... Oh ya ke? Oh, boleh juga. Kuat tak? Nak cuba tak? Nak cuba tak? Audio. Tak ada. Tak apalah, kita buka mic lah. Baik, dalam ni pun tak boleh play juga. Tak ada suara. Tak apa. Kita tangguhkan pada pertemuan yang akan datang. Kerana video ni hanya selingan saja di penghujung kuliah. Yang penting, kita nak bicarakan pada pagi ini bagaimana penegasan hukuman ke atas pelakuan zina yang sangat berat pada enactment hukum Islam, tetapi mutakhir ini ia dipandang enteng, seolah-olah perbuatan ini menjadi satu trend kepada masyarakat yang benar-benar teruji dengan kemajuan yang dikecapi pada hari ini. Tetapi mudah-mudahan kemajuan yang dikecapi itu biarlah seiring dengan nilai kerohanian. Itulah nilai kemajuan yang sebenar. InsyaAllah kita akan bicarakan pada pertemuan yang akan datang. Saya mohon maafan atas kelewatan dan juga gangguan-gangguan teknikal sepanjang pertemuan pagi ini. Mudah-mudahan kita diberkati Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.